'Cause this is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui surat Ibrani. Yesus ialah ejen penciptaan alam semesta. Itu saya dapat daripada Ibrani bab yang pertama ayat kedua berkata begini. Pada akhir zaman ini, Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya yang telah dijadikannya pewaris kepada segala-galanya. Melalui anaknya itu, Allah telah mencipta alam semesta. Di sini kita membaca melalui anaknya, Yesus Kristus, Allah telah mencipta alam semesta. Nah, petikan ini mengingatkan saya kepada dua petikan lagi di dalam Alkitab. Yang pertama ialah daripada Kejadian bab yang pertama. Nah, mari saya bacakan daripada ayat pertama hingga ayat ketiga berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong. Kegelapan menyelubungi permukaan samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah cahaya, lalu terus ada cahaya. Di sini kita melihat Allah, roh Allah, berfirmanlah Allah. Nah, petikan kedua yang come to my mind apabila saya membaca dalam Ibrani pertama ini tadi, iaitu dalam Yohanes bab yang pertama, ayat pertama hingga ayat ketiga berkata begini. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan, segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Di sini kita melihat satu lagi perspektif apabila Tuhan mencipta alam semesta ataupun mencipta segala-galanya. Jadi apabila saya membaca dalam Ibrani bab yang pertama, melalui anaknya, iaitu merujuk kepada Yesus Kristus, Allah telah mencipta alam semesta. Dan itu mengingatkan saya kepada dua petikan Kejadian bab yang pertama, Allah, roh Allah, berfirmanlah Allah. Kemudian Yohanes bab yang pertama, Allah dan juga firman, dan di sini dikatakan firman sudah wujud, firman bersama Allah, dan firman ialah Allah. Wow, melalui anaknya Yesus Kristus, Allah telah mencipta alam semesta. Now, ayat untuk alam semesta dalam konteks ini ianya bermaksud tentang ciptaan alam semesta ataupun segala-galanya, dan bukan hanya alam semesta sahaja tetapi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ianya merujuk kepada hal material. Tapi ianya tidak hanya khusus kepada material saja. Ianya merangkumi ruang, masa, tenaga. Dan lebih-lebih lagi ianya merujuk kepada permulaan sejarah. Sejak sejarah bermula, semua itu telah diciptakan sampai sekarang dan juga selama-lamanya. Dan segala isi itu dicipta melalui anaknya, iaitu Yesus Kristus. Wow, sebab itu ianya sangat powerful apabila kita membaca melalui anaknya Yesus Kristus, Allah telah mencipta alam semesta. Now, kalau kita mengambil kira ayat melalui anaknya, ada tiga petikan yang come to my mind lagi, iaitu dalam Yohanes bab yang pertama ayat ketiga yang saya sudah bacakan tadi. Tapi mari saya ulangkan lagi. Dikatakan segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Satu lagi petikan dalam 1 Korintius bab yang ke-8 ayat ke-6 berkata, bagi kita Allah ialah Esa, Bapa yang mencipta segala-galanya, dan untuk Dialah kita hidup. Tuhan kita juga Esa, iaitu Yesus Kristus. Segala-galanya dicipta melaluinya, dan kerana Dialah kita hidup. Di sini kita melihat segala-galanya dicipta melalui Yesus Kristus, dan padanlah dikatakan kerana Dialah kita hidup. Of course, kerana kita juga hasil ciptaan Tuhan melalui Yesus Kristus. Tapi satu lagi petikan yang juga sangat powerful, iaitu dalam Kolose bab yang pertama ayat ke-16. Ini lebih jelas lagi dan lebih menyeluruh lagi. Saya bacakan, dia berkatakan begini. Kerana melalui Dia, menurut konteks Yesus Kristus, segala sesuatu diciptakan yang wujud di bumi dan di syurga, yang kelihatan dan tidak kelihatan,
baik yang bertakhta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan, segala-galanya, bukan hanya alam semesta tapi segala-galanya telah dicipta melaluinya dan untuknya. Melaluinya dan juga untuknya. Ini menyatakan kepada kita, tidak lain tidak bukan, hanya melalui Yesus Kristus Allah telah mencipta alam semesta. Nah, satu lagi petikan yang ini saya suruh kamu rujuk sendiri. Ada juga menyatakan bahawa Yesus juga dilihat sebagai personifikasi untuk hikmat ataupun wisdom di dalam Amsal bab yang ke-8. Itu kamu boleh baca sendiri. Nah, ada dua kesimpulan yang saya boleh simpulkan dalam petikan ini. Yang pertama ialah ini. Yesus anak Allah terlibat dalam penciptaan dan kejadian. Oleh itu, Yesus layak untuk disembah kerana Yesus ialah ejen penciptaan alam semesta. Hanya melalui Yesus Kristus semuanya ataupun segala-galanya diciptakan. Oleh itu, Yesus layak untuk disembah oleh segala ciptaannya. Dan ini juga membuktikan kepada kita bahawa Yesus tidak diciptakan tetapi dia ialah ejen ciptaan. Oleh itu Yesus layak untuk disembah oleh segala ciptaannya. Kesimpulan yang kedua ialah ini. Yesus anak Allah ialah tujuan kenapa adanya ciptaan. Sekali lagi kalau saya mengingatkan kita dalam Kolose bab yang pertama ayat ke-16 tadi dikatakan segalanya telah diciptakan, segala-galanya telah dicipta melaluinya dan untuknya. Bukan hanya melaluinya tapi untuknya. Dan itu memberi petunjuk kepada kita bahawa segala-galanya ada tujuan, makna dan juga matlamat. There is purpose, meaning and goal. Oleh itu apabila kita datang kepada Yesus Kristus, kita menemui semua ini kerana semuanya diciptakan untuk melalui Yesus Kristus dan juga untuknya. Dan apabila kita datang kepadanya, kita juga menemui purpose, tujuan. Kita juga menemui makna iaitu meaning. Kita juga menemui matlamat iaitu goal. Sebab itu Yesus dengan yakin berkata dalam Yohanes bab yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku," kata Yesus. Kalau kita ingin kembali kepada Sang Pencipta, tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, tidak ada hidup lain melainkan melalui Yesus Kristus. Dan apabila kita datang kepada Yesus Kristus, kita menemui semua ini. Kita kembali semula kepada Sang Pencipta. Dan oleh kerana segala-galanya diciptakan melalui Yesus dan juga untuk Yesus Kristus, maka apabila kita datang kepada Yesus Kristus, kita juga menemui tujuan, makna dan juga matlamat. Tanpa Yesus Kristus tidak ada tujuan, tidak ada makna, tidak ada matlamat dalam hidup kita. Oleh itu dua perkara ini yang sangat-sangat penting. Yesus anak Allah terlibat dalam penciptaan dan kejadian. Oleh itu dia layak untuk disembah oleh segala ciptaannya. Dan dia tidak diciptakan, dia ialah ejen ciptaan. Dan kedua, Yesus anak Allah ialah tujuan kenapa adanya ciptaan. Segalanya dicipta melaluinya dan untuknya. Di dalam Yesus Kristus kita menemui tujuan hidup, makna hidup dan matlamat hidup. Wow, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.